muda seorang pakar estetik iaitu Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar yang merupakan penerima ijazah perubatan Universiti Kebangsaan Dublin, The Ireland. Dan pada tahun 2007, Dr. Aidil menyertai klinik pertamanya di Kuala Lumpur dan mengumpul pengalaman selama lebih kurang 7 tahun sebelum membuka sebuah pusat perubatannya pada tahun 2014. Pada 8 Disember 2014, Dr. Aidil telah menerima anugerah Selangor Excellence Business Award Professional Aesthetic Service. Dan kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor, ramai yang tidak mengetahui tentang estetik. Saya pun pada mula-mula tadi baca tentang informasi estetik. Oh, saya dengan selamba cakap, oh ini pakar bios. Rupanya itu anestetik. Jadi sedikit berbeza kan? Baik, apa itu anestetik dan jenis-jenis rawatannya, Doktor? Okey, perubatan estetik ni sebenarnya telah bermula, kalau saya cuba ingat kurang lebih kurang 10 tahun jugalah di Malaysia, dan dia semakin berkembang setiap tahun. Terutamanya dengan exposure daripada Korea, especially sekarang kita tahu Korea dengan beauty industry-nya sangat terkenal. Jadi di Malaysia pun semakin rancaklah perubatan estetik atau kecantikan ini. Jadi perubatan estetik ni sebenarnya dia melibatkan rawatan kecantikan yang tidak melibatkan pembedahan, dengan kata mudahnya lah. Jadi sebab sebelum kewujudan perkataan perubatan estetik ni, kita semua sedia maklum tentang plastik surgery atau bedah plastik, yang mana bila kita cerita tentang pembedahan plastik, ia sudah pastinya melibatkan pisau, pemotongan, pembedahan. Tetapi bila kita cerita tentang perubatan estetik ini, ia tidak melibatkan pisau atau pembedahan, tapi lebih kepada ke arah alatan-alatan terkini yang canggih. Salah satu contohnya seperti alatan laser, dan juga yang melibatkan teknik-teknik suntikan tertentu lah, untuk khasnya untuk merawat masalah anti penuaan lah. Okey, baik. Daripada segi caranya, estetik dan juga pembedahan plastik, perbezaannya cuma tiada pisau ataupun ada perbezaan yang lain? Biasanya untuk nak mudah difahami, kita boleh cakap begitulah. Tapi kalau lebih detail lagi, dan kita akan mula cerita tentang penglibatan bius. Contoh macam kita sebut tadi anesthetic treatment. Okay? Estetik dan anestetik adalah dua benda berbeza. Estetik tu melibatkan kecantikan, anestetik ni bius. Jadi bila kita cerita tentang perubatan pembedahan plastik, kebiasaannya dia ada melibatkan bius, kerana kebiasaannya pembedahan plastik ni melibatkan satu prosedur yang agak besar. Jadi perubatan estetik ni pula lebih kepada cakap rawatan kecantikan yang lebih minor, yang so-called kita panggil non-invasive, ataupun kalau ada yang invasive pun kita panggil minimally invasive. Apa maksudnya? Ia minimal invasive ni lebih pada melibatkan suntikan, injection bawah kulit, yang boleh memberikan kesan kecantikan pada kulit atau rawatan pada kulit yang hampir-hampir boleh menyamai plastik surgery. Cuma of course ada setengah-setengah rawatan tersebut tidak mampu mengatasi hasil yang boleh diperoleh daripada perubatan daripada pembedahan plastik. Jadi sebab itulah pentingnya seseorang doktor estetik ini untuk melihat pesakit ataupun klien secara terperinci, untuk kemudian mencadangkan, okey, sebenarnya klien ini lebih sesuai untuk dirawat menggunakan perubatan estetik, ataupun lebih baik dirujuk kepada pakar pembedahan plastik. Okey, baik, itu penjelasan secara detail jugalah, sedikit detail daripada Dr. Aidil. Baik, bukan hanya untuk kecantikan sebenarnya, difahamkan bahawa estetik juga untuk kesihatan. Contohnya bagi mereka yang mengalami osteoporosis, juga boleh dilakukan rawatan estetik Doktor? Okey, macam kalau kita cerita pasal osteoporosis atau masalah-masalah penuaan yang kronik, kalau spesifik kita cerita pasal osteoporosis ini, salah satu perawatan yang semakin berkembang dalam perubatan estetik adalah kita panggil PRP atau platelet rich plasma, yang mana ia menggunakan ekstrak daripada sel darah badan kita sendiri yang diberi nama platelet, sel darah platelet,
yang asalnya sel darah platelet ini digunakan untuk pembekuan darah, tapi di dalam sel platelet ini sendiri kita boleh ekstrak dia, mempunyai satu bahan yang dipanggil growth factor. Growth factor ini boleh membantu untuk menumbuhkan tisu-tisu baru sekiranya ianya disuntik di kawasan-kawasan yang bermasalah lah. Jadi contohnya kalau kita cerita tentang masalah osteoporosis, terutamanya bagi mereka yang berumur sekitar 60-an, 60-70-an, di kawasan lutut contohnya, kita tahu tentang mereka yang mempunyai masalah sakit lutut, nak sembahyang susah apa semua. Jadi ada kajian atau studi dan rawatan yang menggunakan PRP ini untuk menumbuhkan sel-sel tisu pada tulang tersebut. Jadi secara basicnya perawatan estetik ini adalah seperti merangsang kembali sel-sel untuk rejuvenate. Okay. Yes. Okay. Baik. Apa beza rawatan klinik dan juga Medispa yang dilakukan? Contohnya dalam rawatan klinik itu apa terminologinya? Right. Okey, kita sebelum terkenalnya nama klinik estetik atau perubatan estetik ni, masyarakat kita lebih expose tentang beauty salon atau salon-salon kecantikan. Dan sekarang ada juga salon kecantikan yang lebih advance yang dipanggil Medispa, yang mana Medispa ini menggunakan bahan-bahan atau alatan-alatan yang lebih canggih, yang hampir-hampir menyamai perubatan estetik, tahap perubatan klinik perubatan estetik. Walaupun harus diingatkan di sini, salon-salon kecantikan, pusat kecantikan atau Medispa ni sebenarnya mempunyai rawatan yang sudah pastinya berbeza dengan klinik perubatan estetik. Sebagai contoh, yang paling mudah, klinik perubatan estetik biasanya kita kebanyakan servis yang di offer adalah yang melibatkan contoh laser, teknik suntikan-suntikan. Yang paling famous sekarang ini di mana-mana, di dada-dada akhbar ataupun antara kita kalau berborak, kita selalu sebut tentang suntikan botox suntik kolagen sebagainya. Suntikan-suntikan ini sebenarnya hanya boleh didapati di pusat rawat klinik perubatan estetik dan bukan di salon-salon kecantikan atau Medispa. Cuma sekarang ini dah semakin berluasa apa yang kita lihat, pusat-pusat kecantikan yang tidak mempunyai doktor di pusat tersebut juga mengoffer rawatan yang sama yang sepatutnya hanya boleh dibuat di klinik-klinik estetik. Jadi isu ini yang harus dibendung sekarang ini, kerana kita pun sudah lihat banyak kes-kes masalah kerosakan wajah, masalah buta mata dan sebagainya reported di overseas akibat daripada rawatan yang diambil pada mereka yang tidak bertauliah ni di pusat-pusat kecantikan. Baik. Kalau satu kes lebih kurang 4 hari yang lepas di Brazil, selepas 8 hari seorang lelaki meninggal dunia akibat menyuntik minyak masak untuk membesarkan implan buatan sendirilah. Dan juga seorang ratu cantik di Brazil juga mengalami kerosakan sel di Brazil juga, di negara Amerika Latin. Jadi baik, adakah kita di Malaysia juga pernah berdepan dengan risiko kesihatan dan juga komplikasi yang berpotensi? Sebenarnya macam yang saya sebut tadi, hampir setiap, kalau tidak setiap minggu pun setiap bulan lah kita boleh lihat news sama ada online ataupun di dada-dada akhbar tentang kerosakan wajah, anggota-anggota badan akibat daripada penyalahgunaan bahan-bahan untuk kecantikan lah. Jadi macam yang disebut tadi, suntikan minyak masak lah apa semua. Biasanya benda-benda macam ni berlaku kerana kebanyakan masyarakat, tak kisahlah di negara ini atau di negara luar, kita semua lebih cenderung ke arah mendapatkan rawatan yang lebih murah. Walaupun masyarakat tersebut sebenarnya mungkin berada dalam golongan berpendapatan middle income ataupun upper class income, tapi akibat
offer atau tawaran yang lebih murah ini, jadi kita mudah terpedaya. Jadi umumnya kita harus faham ya tentang kalau sesuatu rawatan itu murah, pasti ada sebabnya kenapa dia murah. Kalau mahal itu mesti ada sebab kenapa dia mahal. Jadi bukanlah saya cakap yang murah itu tak bagus, yang mahal itu bagus. Tapi in reality selalunya begitu. Jadi bila membuat suatu rawatan yang murah, lepas tu dibuat oleh mereka yang tak bertauliah ya, itulah kesampingan yang bakal dihadapi lah. Maksudnya boleh, in fact yang paling common sekarang ni di Malaysia, mendapatkan suntikan bukan kolagen, dipanggil silikon, ya, suntikan silikon untuk membesarkan payudara, membesarkan punggung, untuk membentuk meruncingkan wajah, untuk menaikkan memancungkan batang hidung. Dalam jangka masa panjang 5 ke 10 tahun ada risiko untuk mendapat kanser akibat bahan silikon ini sendiri, reaksi sel badan kita terhadap bahan sebegini. Jadi perkara beginilah yang kita semua harus faham dan tahu dan cuba elakkan, ya, dapatkan nasihat ataupun jumpa dengan pakar-pakar yang bertauliah lah. Okey, baik doktor, ini soalan yang saya rasa akan ditanya oleh ramai orang juga sekiranya berjumpa dengan seseorang yang pakar dalam perkara kecantikan sebegini. Lambakan produk-produk untuk mencantikkan diri, untuk putih satu hal, untuk slim satu hal. Jadi tiba-tiba yang mengusahakannya tiba-tiba ada pangkat doktor dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini? Okey, kalau diikutkan memang sekarang ini terlalu banyak produk-produk, sama ada produk tersebut yang diregister ataupun yang tak register, terutamanya produk-produk online lah. Jadi isu sekarang ni adalah sama ada produk-produk tersebut selamat digunakan atau tidak. Okey, tidak semestinya produk yang diusahakan, contoh pengusahanya itu mereka yang ada tauliah ataupun seorang doktor, bagus, ataupun mereka yang tidak ada sijil kedoktoran itu tapi mengusahakan produk-produk ini tidak bagus. Bagi saya yang pokoknya, yang paling penting adalah pastikan produk-produk tersebut mendapat kelulusan KKM, ya, dan kita semua sebagai consumer, pengguna, harus pastikan bahawa kita tahu apa bahan-bahan yang terlarang, apa bahan-bahan yang selamat, yang bagus untuk badan kita gunakan untuk mendapatkan kesan-kesan yang diingini lah. Kalau kita ambil contoh, katalah sekarang ni memang actually di negara Asia, even di China, di Japan, lambakan produk untuk pemutihan ini memang sangat-sangat terkenal lah. Jadi bila kita cerita tentang produk pemutihan, biasanya kita akan kait dengan vitamin C, dan memang kajian pun menunjukkan produk yang mempunyai kandungan vitamin C boleh membantu untuk mencantikkan kulit, untuk improvekan tona warna kulit. Jadi contoh-contoh bahan-bahan aktif sebegini kita semua sebagai pengguna harus tahu. Jadi apabila kita nak memilih sesuatu produk tu, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita akan ambil, selamat atau tidak. Dan yang paling penting sekali, mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia itu adalah salah satu tiket keselamatan untuk diri kita sendiri. Okey, baik. Dan selalu bila kita kaitkan kecantikan, kalau dulu kita tengok ni orang perempuan je lah yang kecoh-kecoh pasal nak cantik apa semua. Tapi sekarang lelaki pun tak kurang kalahnya. Yes. Okey, baik. Ada juga yang berkata, alah malulah nak pergi nak cantikkan diri kan. Nak putih ni. Apa pandangan doktor tentang rawatan anestetik ini? Adakah ianya boleh membantu golongan lelaki yang memerlukan bantuan? Yes, okey. Tidak dinafikan kaum lelaki ni, walaupun dari segi masculinity ni kita selalu dikaitkan dengan macho, maskulin ni tak perlu untuk nak buat so-called rawatan-rawatan yang macam yang biasanya kaum wanita saja yang buat. Tapi sejak akhir-akhir ini, even di tempat di praktis saya sendiri, memang rate atau kadar amount kaum lelaki yang datang semakin meningkat. Ya, macam yang saya telah sebut tadi, akibat kesedaran akibat trend, ya, the Korean wave, kita panggil the K-wave tu memang sangat-sangat kuat, yang mana all over the world merasa impactnya tentang pentingnya menjaga kecantikan dan keterampilan diri. Jadi untuk kaum lelaki biasanya
mereka lebih kepada menekankan tidak sangat pada untuk pencerahan kulit atau pemutihan kulit lah, tapi biasanya yang kaum lelaki ni mereka lebih look upon masalah contoh kedutan, appearance ya, wrinkle, kedutan, lepas tu macam kadang-kadang tenaga dalaman, ya mungkin sebab faktor umur, tenaganya dah tak macam waktu umur 20-an atau 30-an. Masalah berat badan juga salah satu masalah yang biasa yang diutarakan oleh kaum lelaki, bentuk badan yang dah lari alignmentnya dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni yang biasanya kaum lelaki sekarang look upon lah. Jadi saya sebagai doktor estetik biasanya akan menasihatkan perkara-perkara yang sepatutnya, yang sekiranya tidak boleh diselesaikan melalui perubatan estetik, dan mungkin saya perlu rujuk kepada pakar bedah plastik. Okey, baik. Kita ada soalan daripada Encik Ali. Katanya dia mengalami masalah scalp ataupun kulit kepala kulit kan. Kepala, dia bukan kelomomo kata dia, tapi macam kelomomo. Ada rawatan estetik tertentu yang boleh diberikan kepada pihak. Okey, kalau masalah scalp ni, actually yang terbaiknya adalah perlu dirujuk kepada pakar kulit atau dermatologi dipanggil lah. Dermatologi dan perubatan estetik ni sedikit berbeza lah. Jadi kalau masalah scalp macam contohnya kelomomo atau mungkin Encik Ali ni menghadapi masalah dipanggil seborrheic dermatitis, sepatutnya mendapatkan rawatan ubat yang tertentu atau tonik, scalp treatment yang tertentu lah daripada pakar dermatologi. Okey, kalau macam perubatan estetik ni, contohlah kalau dalam masa yang sama Cik Ali ni mempunyai masalah kebotakan atau penipisan rambut. Jadi dalam perubatan estetik ada kajian studies yang menunjukkan bahawa menggunakan PRP boleh membantu untuk menumbuhkan kembali sel-sel rambut yang tak aktif. Jadi masalah kebotakan atau penipisan rambut dapat diatasi lah. Tapi kalau hanya semata-mata masalah kulit kepala, biasanya itu pakar dermatologi atau pakar kulit ada penyelesaiannya. Okey, baik. Kita bersama-sama dengan Dr. Aidil Azri Muhammad Mokhtar, pakar estetik, yang akan bercerita ataupun berbincang mengenai kecantikan daripada kulit yang sihat. Jadi doktor, ramai juga yang ingin mengetahui tentang collagen. Kerana ini cukup popular sekarang ni. Betul. Produk itu ada campur collagen, minum collagen dan sebagainya. Collagen itu apa sebenarnya? Okey. Collagen ini sebenarnya kalau dikaji secara saintifiknya lah, collagen ini sebenarnya merupakan satu sejenis protein. Protein yang memang wujud di dalam badan kita sendiri, yang digunakan sebagai, kalau kita cerita pada bahagian kulit, digunakan sebagai pillars ataupun kerangka untuk penegangan kulit ya. Bila kita ambil contoh ketika umur dalam sekitar bawah 10 tahun ataupun ketika usia remaja, kulit kita ketika itu kolagen sangat banyak ya. Jadi kulit memang anjal, tegang. Tapi apabila kita mencecah umur 25 tahun dan ke atas, kolagen ini akan mula berkurangan. Kilang-kilang yang membuat kolagen di dalam kulit kita pun semakin tak aktif, dan akibat faktor penuaan, wujudnya banyak radikal-radikal bebas yang wujud di dalam badan kita dan darah kita. Dia akan merosakkan kolagen-kolagen tersebut. Exposure atau pendedahan pada sinar UV matahari tanpa pemakaian sunblock yang bagus juga akan menyebabkan kerosakan kolagen ini. Jadi apabila kolagen semakin berkurangan dari tahun ke tahun, apa yang akan berlaku, masalah-masalah penuaan akan mula kelihatan. Dari segi appearance-nya, kedutan, wrinkle, kemudian apa yang dipanggil sagging atau kulit kendur akan mula kelihatan. Jadi kolagen ini biasanya dibina di dalam kulit kita dengan menggunakan antara bahan utama yang akan dipakai oleh kulit kita untuk membina kolagen semula adalah vitamin C. Jadi sekarang ini banyaknya lambakan produk-produk kolagen. Okey, adakah ianya efektif, adakah tidak? Yang mana satu nak tahu yang bagus ke tidak? Okey. Sekarang ni kolagen yang kebanyakannya kolagen suplemen yang diambil
secara oral ini, biasanya ia, macam saya sebut tadi, dia adalah sejenis protein, dan apabila dimakan, dia akan dihancurkan oleh enzim protein dalam usus kita menjadi satu bahan asas dipanggil amino acid. Jadi termasuk kalau kita makan bahan protein yang lain, contohnya seperti ikan atau ayam sebagainya, juga apabila melalui sistem pencernaan di usus akan dihadam untuk menjadikan bahan asas juga amino acid. Jadi kalau dibandingkan antara pengambilan kolagen dengan makanan-makanan berprotein ni, bagi pendapat saya sebenarnya hasilnya sama, amino acid, bahan asas juga yang terhasil. Jadi sama ada seseorang itu perlu untuk mengambil produk kolagen itu untuk memastikan supaya dirinya sentiasa nampak awet muda, sentiasa kulitnya tegang dan cantik. Bagi saya itu bukan satu kewajipan lah. So long that seseorang itu memang mengamalkan diet pemakanan yang sihat, terutamanya makanan protein yang cukup, bagi saya itu pun sudah memadai lah. Kerana apa yang berlaku, ya, banyak juga kes yang saya lihat pengambilan suplemen kolagen yang mungkin kepekatannya terlalu tinggi, ataupun badan seseorang itu, individu itu alah pada produk kolagen ini, akan menyebabkan berlakunya masalah jerawat yang agak susah untuk dikawal. So benda itu juga penting lah. Okey, baik. Panjang lebar sebenarnya apa yang boleh diterangkan oleh Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar, pakar estetik. Dan jangan lupa, Dr. Aidil juga akan bersama-sama dengan kita setiap hari Selasa pukul 5.15 petang, program baru di Bernama Radio 24, Flawless is Priceless. Okey, jadi apa antara topik-topik yang boleh kita bincangkan dalam program tersebut, Doktor? Okey, actually dalam 13 episod tu banyak topik-topik yang ingin saya kupas lah untuk pendedahan umum tentang bagaimana untuk menjaga keterampilan diri ni. So antaranya yang boleh saya sebut di sini tentang jerawat dan mitosnya. Okey, kita tahu tentang masalah jerawat ni, hampir semua golongan, tak kisah golongan teenagers ke 20-an, 30-an, 40-an, tetap akan menghadapi masalah jerawat. Dan ada yang menggunakan teknik terkini, ada yang menggunakan teknik tradisional, dan ada yang mempunyai kepercayaan tertentu tentang jerawat ni. Jatuh cinta ni. Jatuh cinta ni. Kan, jerawat tumbuh. Jadi benda-benda begini kadang-kadang tu kita antara sedar dengan tidak, ada perkara yang kita boleh buat untuk merawat jerawat ni. Ada yang better dielakkan, kerana untuk mengelakkan masalah jerawat lagi teruk. Jadi jerawat dan mitos ini bagi saya satu topik yang menarik untuk dikupas lah. Kemudiannya saya nak dedahkan juga tentang bahan-bahan aktif yang perlu ada dalam produk-produk penjaga muka atau dalam skincare, yang perlu kita semua tahu supaya kita memilih produk yang betul dalam menjaga wajah kita lah. Kerana kalau kita salah pilih, sudahlah kita spend dengan duit yang banyak, tapi end up hasilnya pun tidak memberangsangkan, masalah lain pula timbul. Okey, kemudian termasuk juga tanda-tanda penuaan, masalah kedutan, bagaimana untuk mengatasinya. Kemudian tentang produk-produk suplemen yang seperti yang kita kupas sedikit tadi, lambakan produk-produk suplemen untuk kecantikan, yang mana satu yang perlu kita pilih, bagaimana cara nak memilihnya. Itu antara topik-topiknya lah. Baik, untuk waktu itu setiap hari Selasa pukul 5.15 petang anda boleh hubungi talian kami 0326927939 untuk berbicara dengan Dr. Aidil. Apa sekalipun, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar, pakar estetik. Selamat menjadi warga tetamu bernama Radio 24. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita kembali selepas ini ke Mas Kini Berita pukul 9 pagi.